Pada umumnya parti UMNO dan juga rakan-rakan kita dalam Barisan Nasional sudah pun membuat persediaan yang diperlukan bagi menghadapi pilihan raya yang ke-13. Namun seperti biasa kita tahu bahawa masih ada lagi ruang yang boleh dilakukan oleh parti kita, terutama sekali di peringkat akar umbi, dan ini termasuk juga peranan yang boleh dimainkan oleh kepimpinan di peringkat bahagian, peti undi dan terus pada peringkat cawangan. Salah satu daripada perkara yang saya tekankan ialah betapa pentingnya kita ni merupakan satu pasukan, satu keluarga yang bukan saja mantap tapi kokoh dan padu dalam apa jua keadaan. Dan kita mesti melihat bahawa ancaman kita, pesaing kita ialah parti pembangkang, bukanlah sesama kita. Jadi dalam keadaan kita menghadapi pilihan raya ni, kita mesti pastikan bahawa persengketaan antara kita ataupun persaingan sama kita tu dapat kita ketepikan dan kita menjurus kepada perhatian yang sepenuhnya kepada sebarang dan segala usaha yang boleh kita lakukan untuk memastikan bahawa jentera kita ni padu dan boleh bergerak lancar dan penuh bersemangat untuk menjamin kemenangan yang sebesar mungkin untuk UMNO dan Barisan Nasional. Ya, jentera kita telah pun diberi kursus dan telah pun diberi panduan dan telah pun dibuat perjumpaan dan hampir semua negeri dah melancarkan jentera pilihan raya dan sebagainya. Tapi sebab kita ni merupakan parti yang besar, 3.3 juta ahli kita semua sekali. Dan oleh itu kita mesti meletakkan dalam fikiran dan juga mindset anggota-anggota parti kita ni supaya menumpu kepada sebarang usaha yang boleh dilakukan oleh setiap daripada kita. Tidak semestinya kita ni merupakan seorang pemimpin besar ataupun pemimpin di peringkat bahagian. Kita sebagai ahli biasa pun sekurang-kurangnya nilai undi kita tu. Sebab ada juga kalanya ahli UMNO yang tidak mengundi waktu pilihan raya. Jadi kita mesti pastikan bahawa setiap daripada 3.3 juta ahli UMNO ada peranan masing-masing. Perjalanannya sudah pun bermula dan kita sudah pun melihat ada kesannya. Antaranya kita telah meminda perlembagaan parti supaya parti UMNO lebih telus, lebih demokratik dan lebih inklusif. Kita dah mula menghayati gagasan satu Malaysia rakyat didahulukan, pencapaian utamakan, di mana banyak program yang dilakukan oleh UMNO tu adalah berteraskan pada falsafah dan gagasan tersebut. Walau bagaimanapun saya juga seorang yang bersikap realist bahawa melakukan transformasi secara menyeluruh mesti disertai dengan perubahan budaya dalam UMNO. Dan untuk mengubah sikap manusia dan nilai, sistem nilai dalam parti kita ni tentu sekali memakan masa. Tetapi saya rasa bahawa pencapaian ataupun perjalanan ini sudah pun bermula dan ada sikit sebanyak perubahan, tetapi kita perlu meneruskan lagi sebab untuk mentransformasikan UMNO adalah satu cabaran yang tentu sekali akan makan masa. Jadi tempoh 60 transform pada parti yang UMNO sebenarnya sudah berjaya sebab kalau kita lihat pada peringkat awal semangat untuk menentang Malayan Union, semangat untuk memerdekakan negara kita,
masa itu tak ada siapa persoalkan tentang kelemahan UMNO ataupun permasalahan dalaman UMNO, sebab perjuangan kita satu saja. Kita nak macam mana pun UMNO mesti merupakan pelupur kepada kemerdekaan negara kita. Dan dalam tempoh masa kita berjuang untuk mengisi kemerdekaan peringkat awal 60-an, 70-an, kita lihat bahawa perjuangan kita memang berpandu kepada satu matlamat saja. Tapi bila sistem nilai kita telah dicampur aduk dengan soal kepentingan untuk merebut jawatan dan sikit sebanyak soal politik wang melanda parti kita kerana persaingan bertambah sengit, dan kita sebagai sebuah parti, kita telah berjaya membangunkan negara kita dan berarti bahawa orang yang berada dalam negara kita ini sudah bertambah. Jadi matlamat kita sudah pun telah dicampur aduk sikitlah dengan soal kepentingan diri dan sebagainya. Jadi inilah yang mesti kita hindari, bahawa sebagai sebuah parti yang telah lama wujud dan telah terlalu besar nilai kita, jasa kita, tapi pengundi hari ini tidak akan melihat pada kegemilangan dalam sejarah, dari segi sejarah. Mereka nak tahu apa perjuangan kita masa kini dan akan datang. Dan oleh itu kita tak boleh bersandar kepada nilai sejarah saja, tapi kita mesti melihat UMNO dalam konteks hari ini dan akan datang. Dan inilah yang saya nak tekankan, supaya setiap pemimpin UMNO mesti menghayati dan mencerminkan nilai-nilai kepimpinan yang disenangi oleh rakyat. Dengan itu rakyat akan beri sokongan yang padu kepada UMNO dan barisan. Sistem budaya kita ni sebenarnya tak perlu lari daripada yang asal. Cumanya kita akan tekankan perkara-perkara yang perlu dalam konteks masa kini dan akan datang. Umpamanya nilai untuk meletakkan kepentingan parti, mengatasi segala kepentingan, nilai kesetiaan pada parti, disiplin, kerja sebagai satu pasukan dan sebagainya. Ini merupakan nilai-nilai sejati yang kita telah bina selama ini dan kita perlu kekalkan, kita perlu pertahankan. Dalam konteks hari ini, nilai kita yang lama kita kekalkan, nilai yang baru yang meletakkan misalnya menguasai kemahiran dan keilmuan tu, terutama sekali dalam konteks masa kini, kemahiran ICT umpamanya, kemahiran dalam menggunakan social media umpamanya, kemahiran untuk kita berkomunikasi umpamanya. Ini semua merupakan sesuatu yang perlu kita hayati, kita pelajari, supaya peranan kita sebagai pemimpin berkesan dalam setiap era. Jadi kalau era dulu, era kita mencapai kemerdekaan, kita berkesan. Era kita untuk mengisi kemerdekaan, kita amat berkesan. Era kita untuk membawa perubahan daripada sebuah negara pertanian kepada sebuah negara perindustrian berkesan. Tapi era kita dalam abad ke-21 ini, dalam konteks dunia tanpa sempadan, dalam konteks ledakan maklumat, kita juga perlu memperlihatkan keberkesanan kepimpinan UMNO. Jadi sebab ada tadi. Ya, sebab ada sikit sebanyak sebab unsur bahawa kita ni dah berjaya. Unsur bahawa UMNO ni sudah banyak jasanya. Jadi ramai orang yang mempunyai kemampuan ekonomi dan sebagainya. Jadi mereka tidak melihat bahawa matlamat perjuangan itu besar, lebih
mengatasi segala-gala perhitungan yang lain. Jadi kalau ada sifat bahawa saya nak utamakan apa aspirasi saya sebagai individu lebih daripada parti, ini yang akan menimbulkan masalah dalam parti kita. Saya tak kata bahawa kita tak boleh ada cita-cita peribadi, tak boleh ada kepentingan tetapi mestilah tidak mengatasi apa yang penting, lebih utama ialah parti kita dan masa depan parti kita. Kan? Ya. Ada macam kelumpungan berlaku. Dia akan makan masa sebab jurang antara apa yang kita luahkan sebagai pemimpin dalam bentuk dasar kita dan juga dalam bentuk panduan yang kita berikan, dan terutama sekali agenda untuk negara kita dan unsur-unsur pembaharuan untuk mereka memahami dan menghayati, itu akan makan masa. Tapi saya teruja sebab sokongan pada apa yang kita nak lakukan seperti gagasan Satu Malaysia dan rakyat didahulukan, dan juga kita punya GTP, ETP, PTP, semuanya ni disokong oleh UMNO. UMNO tak ada membantah ataupun tidak mempersoalkan dan sebagainya. UMNO sokong sepenuhnya. Tapi untuk diterjemahkan dalam bentuk peranan masing-masing dan untuk mereka menghujahkan bagaimana apa-apa yang kita nak buat dalam bentuk agenda baru untuk negara kita itu dapat dilakukan dengan kaedah yang begitu baik sehingga rakyat umumnya yang di luar parti kita boleh menerima bahawa UMNO adalah merupakan tonggak pada negara kita, dan UMNO adalah merupakan sebuah parti yang benar-benar satu-satu parti yang boleh membawa negara kita ini ke arah mencapai wawasan negara. Ya, saya percaya rakyat menerimanya dengan baik, dengan positif, sebab bila saya turun padang dalam program berjumpa dengan rakyat, dengan program saya Tinjauan Mesra, saya lihat bahawa suasana mood hari ini lebih baik lagi. Saya melihat bahawa sambutan yang diberikan pada saya, pada Timbalan Presiden, pada pemimpin-pemimpin lain lebih positif. Tapi kita pun harus sedar bahawa pembangkang begitu aktif, dia akan menyerang, menyela kita, dan mereka akan cuba untuk mengalih pandangan kita dengan membertikaikan apa saja program yang kita buat dan menimbulkan isu-isu yang tidak sepatutnya jadikan isu. Jadi dalam keadaan dengan keadaan sedemikian, kita kena melakukan apa yang patut kita lakukan untuk meyakinkan pada rakyat bahawa sebarang unsur negatif dari segi persepsi yang cuba dilontarkan oleh pembangkang itu tak akan diterima oleh rakyat. Saya cukup tertarik tentang option. Kita kena sedarlah bahawa perkara ini sedang dilakukan dengan begitu hebat oleh pembangkang. Mereka akan cuba putar dan apa-apa isu kita, dan mereka akan cuba buat spinning yang negatif. Malah pembohongan pun akan mereka lakukan untuk menghilangkan keyakinan rakyat terhadap kerajaan. Umpamanya bila kita buat BRIM yang begitu popular, mereka kata, oh, BRIM ni kita gunakan wang yang dipinjam dari luar negara. Itu satu dakwaan yang tidak bertanggungjawab sama sekali. Sebab itu merupakan satu dakwaan yang palsu sama sekali. Kejayaan kita ialah kerana kejayaan kita melaksanakan BRIM kerana kita berjaya menambahkan hasil negara sebanyak 26 bilion dalam masa setahun saja, yang merupakan pencapaian yang tertinggi oleh kerajaan. Tapi pencapaian itu tidak diberi kredit, tidak diberi penghargaan oleh mereka. Tapi sebaliknya, mereka menuduh kita membuat sesuatu
berdasarkan bahawa kononnya kita ni kerajaan yang tak bertanggungjawab dan kerajaan yang populis. Sebenarnya kita tidak. Mereka lah yang cuba orang kata menjanjikan perkara-perkara yang bersifat populis. Begitu juga bila ada apa-apa pun dia cuba bangkitkan. Misalnya ada pemimpin tuduh kononnya saya ada mesyuarat dengan ketua-ketua Angkatan Tentera nak melakukan sesuatu di luar perlembagaan seandainya UMNO dan BN kalah. Itu merupakan satu fitnah yang amat dahsyat. Tapi mereka sanggup melakukan dakwaan seperti ini semata-mata kalau mereka tak dapat meyakinkan rakyat, sekurang-kurangnya mengelirukan rakyat. Ini taktik yang digunakan oleh parti pembangkang. Tapi sebenarnya berterusan dan berterusan. Ya, kita ambil tindakan dalam skop undang-undang yang sedia ada. Sebab dalam zaman sekarang ni kita tak boleh nak bertindak seperti nak tahan orang dengan tanpa ada alasan yang kokoh, dan malah menahan orang sesiapa pun tanpa perbicaraan di mahkamah. Itu tak boleh kita lakukan dalam zaman sekarang. Jadi apa-apa yang didakwa oleh mereka tu, kita kena cari bukti yang cukup. Dan bukti yang cukup tu mesti boleh disabit di mahkamah. Nah, ini yang jadi kesulitan bagi kita, sebab kadang-kadang dia lemparnya dalam online, dan apa yang ayat yang disusun tu ialah dengan cara yang kadang-kadang sukar nak ambil tindakan. Walaupun kalau ada bukti yang mencukupi, kerajaan akan ambil tindakan. Dan siasatan yang rapi perlu dilakukan terlebih dahulu.